Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengurusan mental dan emosi 4.0 muka surat 148, iaitu pemikiran positif. Kalau kita tengok kat sini, standard pembelajaran dia mengetahui maksud dan ciri-ciri pemikiran positif, memahami faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi, mengaplikasikan cara mengurus pemikiran emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian, menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian. Kita tengok apa itu maksud emosi. Okey, emosi merupakan suatu perasaan atau jiwa yang kuat terbit daripada dalam diri seseorang. Okey, kalau sebut emosi ini memang dalam jiwa ataupun perasaan dalam hati kita. Emosi ini boleh melahirkan perasaan sayang, gembira, seronok, benci, takut dan cemburu. Emosi memberi kesan terhadap psikologi iaitu mental kepada seseorang. Murid yang memiliki emosi yang positif dapat mengawal perasaan dan tindakan sendiri, mempunyai daya ketahanan dalam pencapaian matlamat, berfikiran positif dan mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Kita sambung belajar kita selalu berfikiran positif, kita akan berasa gembira, hati dekat sini akan berasa lebih tenang dan hidup lebih ceria. Dia memancing lah. Okey, kita pun tahu dalam kalau kita memancing ni dalam tempoh jangka masa yang lama lah. Dan untuk mendapatkan ikan tu bukannya tahu joran tu dapat dalam tempoh 5 minit dah. Kadang-kadang setengah jam baru nak dapat seekor, kadang-kadang sejam baru nak dapat seekor. Jadi ni adalah salah satu contoh pemikiran yang positif bila dia sabar untuk mendapatkan hasil daripada memancing ni lah, iaitu ikan ni lah. Okey, kita sambung lah. Pemikiran positif. Pemikiran positif bermaksud kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Untuk memupuk pemikiran positif, langkah pertama adalah dengan berusaha mengamalkan pemikiran positif dalam kehidupan seharian. Okey, yang ni kita tengok ciri-ciri membina sikap positif daripada sumber Dr. Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad, dia PhD 2009. Okey, kita tengok dah ciri-ciri yang pertama adalah dalami ilmu kecemasan. Ciri-ciri yang kedua, fokus kepada apa yang anda mahukan. Saranan diri positif. Ciri-ciri keempat, ubah penampilan diri, jangkakan kejayaan. Dapatkan model ikutan soal diri dengan soalan positif. Kejayaan sila pembakar semangat, berkawan dengan orang yang berjaya, lakonkan watak orang cemerlang. Okey, dekat sini dia bagi aktiviti pemikiran negatif apabila anda berkata dan juga pemikiran positif mengubah ucapan anda seperti berikut. Okey, contoh lah. Mulai hari ini saya tidak akan malas lagi. Okey, yang ni apabila anda berkata, kemudian ubah kamu punya pemikiran tu supaya mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Apa beza antara dua ni? Yang ni dia kata tidak akan malas lagi, tapi yang ni dia kata dia nak menjadi seorang yang rajin. Jadi yang ni lebih positif daripada yang malas ni. Okey, saya tidak mahu bermain-main dalam kelas lagi. Yang ni adalah pemikiran yang lebih positif. Saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Saya tidak mahu melawan cakap guru lagi. Saya akan ikut cakap guru. Mulai tahun ini saya tidak mahu lewat ke sekolah lagi. Mulai tahun ini saya hadir awal ke sekolah. Okey, macam saya kata tadi, yang ni pemikiran negatif. Walaupun semua ni dia cuba untuk mengubah diri dia kepada lebih positif, tapi ayat yang ni dia lebih kepada tumpuan dalam kita nak mengubah diri kita ni ke arah lebih positif. Okey, kita tengok situasi ini. Pada setiap hari Selasa, anda telah ditugaskan untuk membantu rakan anda yang lemah dalam mata pelajaran matematik. Kalau dia pemikiran negatif, dia kata pasal apa pula aku yang kena pilih? Aku ada hal lain nak buat kan? Buang masa je. Tapi bila seseorang yang berfikiran positif, dia akan lebih memahami mata pelajaran matematik tersebut dan boleh menerangkan dan mengajar kepada rakan yang lain. Kemudian faedah dia lebih menguasai
mata pelajaran matematik itulah, dan juga dia boleh membantu dan juga memurnikan lagi orang lain untuk meminati mata pelajaran matematik. Okey, situasi yang kedua, anda lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. Ni biasalah. Kalau memang seorang yang negatif, dia kata letih lah, penat lah kan. Kalau dia berfikiran positif pun, dia kata kalau aku buat betul-betul pun bukannya nak sampai tahap yang cikgu nak, kan. Okey, tapi bagi seorang yang berfikiran positif, dia akan lebih usaha lagi. Okey, dia akan buat latihan aktiviti kecergasan yang lebih lagi. Okey, macam contoh, hari ni saya kata, okey, pelajar-pelajar, hari ni kamu kena lari 10 pusingan padang. Biasalah, setengah orang tu dia boleh buat 2 pusingan padang, setengah orang dia boleh buat 3, kan. Okey, dia makin lama, kalau bagi orang malas tu takat 2 tu lah. Bagi orang yang rajin tu, dia latih sungguh-sungguh, hari ni dia buat 2, esok dia boleh buat 3, lusa dia boleh buat 4, sampai dia boleh buat 10 pusingan padang. Yang tu seorang yang berfikiran positif. Kemudian aktiviti kecergasan fizikal menjamin tubuh badan yang sihat, dan juga latihan yang berterusan akan menghasilkan kejayaan. Mana tahu dalam kamu buat latihan dalam nak menguasai 10 pusingan padang tu, okey, kamu lebih sihat tubuh badan kamu dan kecergasan kamu lebih meningkat. Jadi bila kamu ada aktiviti larian di sekolah, contohnya merentas desa ke, kejohanan olahraga ke, kamu terpilih untuk mewakili rumah sukan kamu, dan bila kamu menang, kamu terpilih untuk mewakili sekolah dalam kejohanan olahraga dan seterusnya. Okey, sahabat karib anda tidak memberi perhatian apabila anda cuba berbual dengannya pagi ini. Okey, ni berfikiran pula, dia kata pasal apa pula dia tak mau sembang aku, pasal apa dia buat aku gini. Tapi bagi seorang yang berfikiran negatif, dia kena selidik apa masalah yang kawan tu hadapi dan memberi pertolongan. Okey, dia punya faedah pemikiran positif lah. Setiap individu saling memerlukan antara satu sama lain. Persahabatan amat penting dalam kehidupan seharian. Memanglah dalam sekolah pun memang kita kena berkawan lah. Okey, nadi ilmu ni, dengan memiliki emosi yang baik, murid akan berupaya mengawal dan menguasai fikiran, perasaan dan tingkah laku. Berfikiran positif terhadap diri sendiri dan mempunyai hubungan baik dengan orang lain dapat menyelesaikan masalah secara sistematik, mempunyai kesedaran dan kawalan diri yang baik. Okey, kita tengok situasi ni nah. Okey, kita baca mengenai ayah dan ibu Jayalinggam mengalami masalah kewangan dalam perniagaan. Ayah Jayalinggam juga terpaksa membiayai kos rawatan sakit jantung ibunya. Ekoran masalah ini, Jayalinggam mengalami tekanan emosi yang berat dan menjadi seorang pemarah dan suka bergaduh dengan rakan-rakan. Dia juga suka mencuri duit dan barang rakan-rakannya. Akhirnya Jayalinggam dikenakan tindakan disiplin dan digantung sekolah. Okey, sepatutnya yang ni kalau ikut tu ayah dia ya. Ayah dia lah yang lebih perlu mengalami tekanan, tapi benda ni ternampak oleh Jayalinggam dan dia pun menghadapi tekanan emosi yang sama dan berat. Jadi macam situasi ni, dia jadi seorang pemarah, suka bergaduh dan rakan-rakan, dan akhir sekali dia digantung sekolah. Ini adalah salah satu contoh tindakan negatif ataupun pemikiran negatif bila dia menghadapi sesuatu masalah. Okey, apa-apa pun kalau di sekolah ni senang je. Kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh jumpa cikgu kelas kamu. Kalau masalah tu melibatkan kamu punya personality, kan, tekanan emosi, kamu boleh jumpa kaunselor sekolah. Kamu boleh jumpa cikgu-cikgu mata pelajaran yang kamu percaya, ataupun rakan-rakan kamu yang kamu lebih rapat lagi. Okey, dekat sini saya ada bagi satu situasi pemikiran positif lah bagi seorang pelajar. Ni etika ni saya ambil daripada GPS Bistari 2 April 2018. Kita tengok lah pasal apa saya kata ni adalah artikel yang menarik, sebab ni seorang pelajar di Iskandar, nama dia masuk MRSM Johor Bahru pada usia 13 tahun. Maknanya dekat sini Iskandar ni dia masuk sekolah berasrama. Okey, dia ambil SPM tahun
17. Kemudian dia menjadi contoh kepada pelajar lain kerana sifat kesungguhan yang ditunjukkan. Pasal apa? Pasal biasalah, bila ni dia dari keluarga yang kurang berkemampuan, kemudian ayah dia pegawai keselamatan je dan mak dia pun tidak bekerja. Kemudian orang-orang yang mengelilinginya di sekolah adalah rakan-rakan yang sentiasa menyokong dan baik pada dia. Okey, dia ada kekurangan fizikal iaitu kalau kamu tengok pada gambar ni, kekurangan fizikal dia rendah, kecil. Ni tengok daripada dengan rakan dia, yang ni tinggi, yang ni kecil. Memang selalunya kalau kita tahu bila duduk asrama ni, seorang yang dah dibuli lah. Okey, tapi pada hari ini 15 bulan 3 2018 dia merupakan pelajar lepasan SPM dan mendapat straight A bagi semua mata pelajaran SPM. Okey, ini adalah contoh bagi pelajar yang mengalami masalah dia mempunyai masalah fizikal dia iaitu kecil, dan juga dia seorang anak yang berkeselamatan dan mak dia pun tak kerja, jadi dia susah kan. Jadi tapi dia mampu untuk berfikiran positif dan berjaya dalam SPM. Okey, ini adalah salah satu contoh. Okey, kita sambung pembelajaran ni. Okey, kalau apa-apa pun nanti saya akan bagi kamu latihan. Apa-apa yang kamu tidak faham, kamu boleh PM personal saya pun boleh. Kamu nak tanya dalam grup, boleh tanya saya. Saya sentiasa on saya punya Telegram saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian.